Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Dan dalam jam ini kita akan bawakan beberapa perkara penting yang perlu anda tahu sepanjang hampir 24 jam ni apa yang berlaku dalam negara kita. Tapi apa yang memberi tertumpuan adalah terarah kepada semalam perbahasan dari Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan atau Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Beliau telah diberi 90 minit. Apa yang menarik, Naila? Bahasa, sebenarnya ramai yang bercakap mengenai bahasa yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya kira sangat menarik untuk generasi muda melihat semula kosakata dan tata bahasa yang digunakan beliau dalam sepanjang perbahasan itu. Bagaimanapun kita akan bawakan beberapa intipati yang penting dalam apa yang dibawakan, apa yang dibahaskan oleh pihak pembangkang semalam, Naila. Ya, pastinya ada beberapa perkara yang menjadi tumpuan, antaranya had yang dikenakan terhadap jumlah ahli parlimen yang dibenarkan mengikuti pembentangan belanjawan 2021 yang pada minggu lepas kesemua ahli parlimen dibenarkan ikut serta dalam pembentangan tersebut, tetapi kali ini sidang Dewan Rakyat semalam telah pun ubah sekali lagi SOP, hanya 80 ahli parlimen yang dibenarkan masuk ke sidang Dewan Rakyat. Apa lagi yang menjadi tumpuan? Pastinya kritikan beliau terhadap belanjawan 2021 yang katanya rata-rata tidak mencukupi dalam menepati kehendak ataupun keperluan rakyat ketika ini, dan juga beberapa lagi perkara pastinya menyentuh tentang isu COVID-19 dan juga peruntukan untuk sektor kesihatan. Antaranya ini laporan yang kami bawakan di astroawani.com. Katanya saya nak dengar jawapan daripada Menteri Kewangan, bukan pengurus bank. Banyak kata-katanya yang agak mungkin tajam sedikit. Katanya kerajaan perlu pertimbangkan langkah perluasan moratorium walaupun ia mungkin akan menyebabkan penyusutan keuntungan untuk sektor perbankan di negara ini. Berdasarkan laporan yang diterima, keuntungan sektor perbankan setiap tahun dianggarkan sekitar 30 bilion ringgit dan penyerapan sedikit kos untuk memperluaskan moratorium tidak akan mengurangkan keuntungan secara mendadak. Jadi secara ringkasnya apa yang cuba dikatakan di sini adalah mengutamakan dahulu kehendak dan keperluan rakyat sebelum keperluan atau kepentingan perbankan, sistem perbankan negara. Katanya kajian mendapati bukan sahaja golongan B40 yang terjejas teruk, malahan golongan M40 juga sudah mula bergelut dengan kos yang terpaksa ditanggung setiap bulan. Dan apa yang juga dipertikaikan pada permulaan perbahasannya juga banyak mempertikaikan unjuran yang dikeluarkan dalam laporan belanjawan 2021 itu, katanya tidak tepat menggambarkan realiti ketika ini dan juga tidak tepat atau tidak selaras dengan unjuran yang dibuat oleh badan-badan antarabangsa, World Bank, IMF dan sebagainya. Dan dengan itu banyak juga kritikan beliau terhadap belanjawan ini yang juga katanya menyokong dengan pengeluaran KWSP. Itu menjadi satu isu yang agak hangat. Katanya rakyat yang benar-benar terdesak sepatutnya dibenarkan membuat pengeluaran dari kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP kerana itu adalah hak mereka. Katanya secara prinsipnya dirinya sendiri tidak begitu bersetuju kerana wang itu adalah untuk masa hadapan. Tetapi rakyat harus diberi kelonggaran sekiranya benar-benar terhimpit dengan kesan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Ini juga antara desakan daripada pihak pembangkang. Pakatan Harapan sebelum ini ada mengemukakan 6 cadangan yang diharap dapat dimasukkan dalam belanjawan, tetapi katanya kesemua 6 cadangan itu tidak diulas ketika pembentangan belanjawan oleh Menteri Kewangan minggu lepas. Ya, dalam masa yang sama Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada mengkritik mengenai peruntukan yang diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa, iaitu peruntukan sebanyak 85.5 juta ringgit di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, geran one-off 8.6 juta kepada penggerak komuniti tempatan, di bawah juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Anwar berkata ia seakan-akan sesuatu yang tidak munasabah apabila banyak peruntukan lain yang lebih penting telah dipotong dan diberi laluan kepada penubuhan jasa yang beliau dakwa alat propaganda politik. Sebab itu semalam ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim yang berkata beliau simpati kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul kerana menjadi mangsa orang politik
Beliau kata Menteri Kewangan bukan orang politik, orang masukkan dia sebagai menteri. Saya nak beritahu Menteri Kewangan kalau jadi macam ni yang kena jawab menteri sendiri. Jadi sebagai sahabat yang simpati, batalkanlah saja peruntukan tertentu, itu termasuk jasa yang kita sebutkan tadi. Itu antara intipati yang dibahaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2021 semalam. Ya, dan susulan itu kami juga mendapatkan reaksi daripada pengarah Belanjawan Negara sendiri, Johan Mahmud Marikan, semalam dalam satu sidang media menyatakan Belanjawan 2021 itu sebenarnya dirangka bersandarkan realiti ketika ini. Katanya setiap tahun kami di Kementerian Kewangan menyediakan belanjawan berdasarkan kaedah dan pendekatan yang sama dan tidak berbeza dengan tahun sebelum ini. Jadi berdasarkan maklumat yang disediakan, itulah unjuran yang memaparkan keadaan yang sebenarnya dalam ekonomi. Katanya ini diminta mengulas perbahasan Ketua Pembangkang yang kami bawakan tadi, apa intipatinya. Dan ini reaksi beliau yang menyatakan memang betul Belanjawan 2021 itu bersandarkan unjuran mereka, kajian mereka yang mengikut mekanisme dan kaedah yang sama setiap tahun. Jadi pastinya apa yang ditimbulkan di sini oleh pihak pembangkang dan juga apa penjelasan yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam reaksinya mencetuskan banyak perbualan di media sosial, yang mana kalau kita lihat banyak yang membincangkan tentang peruntukan jasa dan juga peruntukan untuk sektor kesihatan. Itu juga yang menjadi tumpuan pastinya ketika kita berdepan dengan krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan pandemik COVID-19. Ini memberi momentum yang cukup baik untuk kita membuka mata tentang pentingnya sektor kesihatan yang sebelum ini mungkin kita lihat keterbelakang sedikit dalam belanjawan sebelum ini. Tetapi apa reaksi yang kami dapatkan daripada pakar kesihatan berhubung dengan peruntukan kesihatan, kerana sebelum ini ada yang mendakwa ada sedikit pengurangan untuk peruntukan kesihatan, tetapi Menteri Kewangan ada memberi penjelasan menerusi media sosial di Facebook, Twitter, katanya tidak ada pengurangan, sebenarnya ada peningkatan iaitu sebanyak 4.3%. Apa juga yang dipertikaikan orang ramai, kenapa peruntukan untuk kesihatan ini dialihkan kepada peruntukan untuk pembangunan, development. Dan ini reaksi daripada pakar kesihatan awam Dr. Kor Swee Keng, katanya peningkatan 4.3% itu tidak mencukupi tak kala negara memerangi pandemik COVID-19. Peruntukan RM31.9 bilion kepada Kementerian Kesihatan tidak mencukupi memandangkan banyak tanggungjawab yang harus ditangani. 4.3% peningkatan daripada tahun lepas memang tidak mencukupi untuk dua sebab yang sangat besar. Dan sebab pertama, kita dalam usaha membendung wabak COVID-19. Dan sebab kedua, peruntukan untuk KKM itu bukan sahaja untuk memerangi COVID-19, tetapi pastinya ada juga penyakit-penyakit bukan COVID-19 yang kita lihat secara kajian yang dijalankan, memang ada peningkatan kes-kes penyakit kencing manis dan darah tinggi. Ini masalah kesihatan yang sering membelenggu rakyat kita yang kian meningkat setiap tahun. Jadi ini persoalan yang ditimbulkan orang ramai. Ya, memang ada peningkatan seperti ini infografik yang kami sediakan ini, tetapi mungkin masih lagi tidak mencukupi melihat kepada isu COVID-19 dan juga masalah kesihatan lain. Walaupun ada kumpulan wang COVID-19 yang juga disediakan, tetapi ramai pihak yang menyatakan mungkin lebih banyak yang sebenarnya perlu diperuntukkan lagi, Gigi. Ya, sebab itulah semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan atau menyarankan bahawa peruntukan yang diberikan kepada jasa lebih daripada 85 juta itu diberikan kepada sektor kesihatan, dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari masa ke semasa selepas ini. Dan ini pula perkembangan kes baru COVID-19 dalam negara, yang mana semalam saja mencatat 972 kes baru dengan 1,345 kes yang pulih, dan menjadikan keseluruhan kes aktif sekarang ini adalah 11,308 kes, manakala keseluruhan jumlah kumulatif kita ada di negara kita adalah 41,181 kes. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, sebanyak 967 kes adalah penularan tempatan, manakala selebihnya merupakan kes import di luar negara. Dan Malaysia dalam tempoh 24 jam ini juga turut dinyatakan mengenai rekod kematian yang dicatatkan, iaitu sebanyak 8 kematian semalam, termasuk seorang bayi yang berusia setahun. Ya. Dan kalau kita lihat sedikit perincian kes kematian di Malaysia semalam dalam 24 jam, kesemua kematian sebenarnya direkodkan di Sabah. Agak membimbangkan dan juga agak menyedihkan apabila kita sekali lagi merekodkan satu kematian yang membabitkan seorang bayi, iaitu hanya
berusia 1 tahun saja, mempunyai penyakit jantung berlubang, sindrom Down dan juga hypothyroidism. Dan selain itu, kalau kita lihat perincian COVID-19 juga, kes tertinggi sebenarnya direkodkan di Sabah sebanyak 370 kes, dan juga negeri-negeri di Lembah Kelang juga agak tinggi sebanyak 165 kes, dan ada lagi beberapa kes yang direkodkan di pusat tahanan, misalnya 14 kes kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara, ada di Tawau, Sandakan dan juga di Kepayan. Masih lagi kita lihat kes di pusat tahanan, dan juga 86 kes positif ketika ini yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 31 kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Ini satu aspek yang perlu dititik beratkan supaya kita tidak kita perlu memastikan penggunaan ventilator itu adalah mencukupi di seluruh negara. Jadi itu antara perincian COVID-19 yang mana susulan daripada peningkatan kes terutamanya di Sabah, kita menyaksikan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan, dikuatkuasakan di Kampung Sabah Baru Lahad Datu mulai hari ini untuk tempoh 14 hari sehingga 23 November. Katanya keputusan tersebut diambil selepas mendengar nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan KKM. Dan setakat ini sebanyak 441 saringan yang dijalankan yang mendapati 102 kes positif, dan PKPD itu akan melibatkan 701 buah rumah dan seramai 3,917 penduduk. Dan kita boleh lihat pengumuman tentang PKPD ini dibuat baru semalam sahaja, dan terus kita menyaksikan PKPD dilaksanakan hari ini. Jadi kita harap pihak berkuasa ada mungkin memberi sedikit bantuan dari sudut persiapan barang keperluan dan makanan yang diperlukan oleh penduduk di sini. Kita menyaksikan sebelum ini juga bila PKPD dilaksanakan di beberapa kawasan, ada berlaku sedikit kesukaran untuk mendapat bekalan barang keperluan dan juga makanan, sehingga kan kita juga menyaksikan semalam di Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah ada sedikit kekecohan perimpunan oleh penduduk di sana kerana mereka ingin bantah lanjutan PKPD. Ya, PKPD di penduduk di sana di dua lokaliti PKPD di Pangsa Puri, Mutiara Kasih dan Taman Khazanah telah berkumpul untuk membantah keputusan pelanjutan PKPD di kawasan mereka, dan hasil tinjauan di lokasi tersebut mendapati rata-rata penduduk tidak puas hati dengan pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang melanjutkan tempoh PKPD di dua lokaliti tersebut yang bermula 10 hingga 23 November, iaitu selama 2 minggu lagi. Dan sebelum ini dua lokaliti tersebut telah dikenakan PKPD bermula 13 Oktober hingga 26 Oktober sebelum dilanjutkan lagi sehingga 9 November. Dan berdasarkan apa yang anda boleh lihat sebentar tadi, itulah visual bagaimana penduduk meminta agar PKPD ditamatkan kerana mereka ingin keluar untuk mencari nafkah. Dan kata sumber, penduduk tidak puas hati kerana jumlah kes sudah capai tahap rendah dan kebanyakan mereka tidak sanggup lagi menanggung beban kerana ada yang kerja gaji harian dan berniaga kecil-kecilan. Itu sebenarnya perkara yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan apabila melaksanakan PKPD ini, kerana semua orang memerlukan cash di tangan sekarang untuk membeli barang keperluan. Dan ada di antara respon sebelum ini yang kita pernah ambil yang mengatakan bahawa sukar orang luar atau saudara mara mereka untuk menghantar bantuan kerana SOP yang terlalu ketat. Dan bagaimanapun kerajaan negeri Sabah katanya akan meminta MKN dan Kementerian Kesihatan untuk menilai semula kriteria yang ditetapkan oleh di kawasan negeri itu yang diletakkan di bawah PKPD. Dan kata Datuk Seri Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, kata beliau akan sendiri memohon perkara tersebut untuk penilaian pihak-pihak terbabit pada Selasa, iaitu hari ini. Dan beliau merujuk kepada dua kawasan yang kita sebutkan tadi, iaitu Pangsa Puri, Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahad Datu yang diletakkan di bawah PKPD bermula 13 hingga 26 Oktober, kemudian dilanjutkan pada 9 November dan kemudian dilanjutkan lagi sehingga 23 November. Ya, ini betul seperti yang Gigi katakan tadi, inilah aspek yang perlu dititik beratkan apabila PKPD itu dilaksanakan. Aspek bukan sahaja kesiapan
kelihatan, tetapi kelangsungan hidup itu juga boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan dan juga kehidupan mereka. Itu juga yang ditimbulkan oleh pakar-pakar kesihatan. Antaranya semalam dalam temu bual bersama dengan Dr. Musa Nordin di Consider This, beliau mempersoalkan, mempertikaikan keperluan untuk mengenakan PKP dan juga PKPD di beberapa kawasan apabila lagi-lagi kita tidak ada maklumat lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai data kes-kes COVID-19 lebih terperinci di sesuatu kawasan itu, sama ada betul ada kes positif yang tinggi ataupun tidak. Itu boleh bantu lagi pihak lain untuk bekerjasama memberi pandangan mereka sama ada perlu atau tidak mengenakan PKPD di sesuatu kawasan sebelum mengenakan impak yang sangat besar kepada kelangsungan hidup orang ramai di sesuatu kawasan itu. Dan banyak lagi yang kami nak bawakan laporan di astroawani.com, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Ini berita yang baru kami terima, iaitu 2 individu dikuatiri tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di sebuah hotel yang terletak di kawasan gunung di Tambun Ipoh. Dan kata jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, pihaknya sekarang telah menerima maklumat mengenai kejadian yang telah menimpa mangsa dan masing-masing iaitu seorang lelaki dan perempuan yang menginap di hotel itu pada pukul 1.28 pagi. Dan menurut kenyataan awal atau maklumat awal yang kami ada ialah hujan berpanjangan yang turun pada malam semalam menyebabkan berlaku kejadian tanah runtuh di kawasan Banjaran Hot Spring Tambun awal pagi tadi. Dan pihak bomba telah menerima panggilan mengenai kejadian itu sekitar 1:20 pagi begitu. Kita nak bercakap terus dengan kita ada wakil dari Perak, Abdul Razak Muhammad Ali, wakil Astro Awani di Ipoh Perak, yang sekarang ini sudah bersedia untuk melaporkan perincian mengenai kejadian ini. Abdul Razak. Ya, bagaimana boleh teruskan dengan kejadian yang menimpa pagi ini, tanah runtuh itu? Ya, dan Naila, kejadian itu dilaporkan berlaku sekitar jam 1 lah. Kemudian pihak bomba menerima maklumat sekitar jam 1.28 dan dikhawatiri dua mangsa berada di dalam runtuhan itu yang kebetulan mengenai sebuah villa, dikatakan sebuah villa di resort. Resort tersebut ialah sebuah resort yang eksklusif. Jadi pihak media dan juga orang ramai tak boleh memasuki. Saya telah cuba untuk memasuki kawasan itu tadi pagi tadi, tapi tidak dibenarkan oleh pihak keselamatan resort tersebut. Bagaimanapun kami masih lagi, media masih lagi menunggu peluang sekiranya diberi untuk memasuki kawasan resort tersebut. Apapun pihak bomba, kami difahamkan pihak bomba menggunakan pasukan storm untuk mengesan lokasi yang dikatakan tadi 2 orang dikuatiri. Jadi pihak bomba menggunakan kepakaran anggota storm untuk mengenal pasti ataupun mengetahui di mana lokasi kedua-dua mangsa itu terdapat ketika kejadian itu. Ya, Naila dan Gigi. Ya, jadi Razak, di lokasi kejadian sekarang mungkin sudah ramai pihak media dan juga pihak berkuasa, atau bagaimana situasi sekarang? Disebabkan tempat itu dia eksklusif dan dia terletak di dalam jauh sedikit daripada jalan utama. Jadi orang ramai tak ada, pihak berkuasa pun cuma mungkin bomba berada di dalam. Sebab kami cuma berada di kawasan luar ataupun di kawasan pondok keselamatan di luar kawasan. Jadi pihak media langsung tidak dibenarkan masuk untuk membuat liputan. Tapi kami akan cuba untuk mendapatkan maklumat terkini sama ada daripada pihak bomba ataupun daripada pihak polis sendirilah. Ya, Razak, setakat ini tahu tak berapa orang yang ada dalam hotel berkenaan atau hanya 2 individu tersebut? Ada jumlah mangsa yang ada ketika tanah runtuh itu berlaku? 2 orang lah, sebab itu dia bukannya hotel dia sebab dia sebuah resort. Dipercayai villa sajalah, bukan sebuah hotel. Jadi dipercayai 2 orang sajalah yang disebutkan tadi. Dan kami masih lagi menunggu maklumat terkini, khususnya daripada pihak polis lah. Dan kali terakhir tadi menghubungi pihak bomba jam berapa, dan mungkin kita boleh jangkakan kenyataan daripada pihak berkuasa dalam masa terdekat mungkin?
kami khususnya media mendapat maklumat daripada pihak bomba sekitar jam 7 tadilah. Tetapi dimaklumkan kepada kami bahawa disebabkan resort ini eksklusif. Ya. Jadi kami terpaksa menunggulah mengikut prosedur-prosedur tertentu. Mungkin pihak polis ataupun pihak pengurusan resort sendiri akan mengeluarkan kenyataan mengenai dengan insiden yang berlaku awal pagi ini. Ya, boleh kita jangkakan tak Abdul Razak bila agaknya kenyataan akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengenai hal ini? Dalam sekitar jam 9 atau 10 lah. Ya. Razak juga tadi kami ada bacakan laporan awal menyatakan mungkin ada punca di sebalik tanah runtuh ini daripada akibat cuaca, faktor cuaca. Jadi mungkin bagaimana sebenarnya cuaca pada awal pagi tadi dan juga malam semalam? Sebenarnya hujan di Ipoh ni dah 2 malam berturut-turut. Malam kemarin maksud saya ada juga malam semalam hujan. Jadi mungkin keadaan itu yang menyumbang kepada kejadian tanah runtuh tu. Tapi keadaan cuaca sebelah pagi, begitu juga kejadian cuaca semalam, keadaannya elok dan cerah. Tetapi dah di pagi ini pun saya melihat keadaan dengan matahari yang memancar dan tetapi sebelah malamnya lazimnya di Ipoh ni dah mula hujan. Sebab malam kemarin hujan sepanjang malam sampai ke pagi dan malam juga berlaku hujan sedemikian. Baik, okey, terima kasih Wakil Astro Awani di Ipoh Perak Abdul Razak Muhammad Ali untuk laporan mengenai insiden tanah runtuh di Tambun Ipoh Perak, dan kami akan terus bawakan perkembangannya di astroawani.com dan juga di buletin-buletin Awani seterusnya. Terima kasih untuk laporan itu, dan kita nak teruskan dengan lagi laporan lain di astroawani.com. Tadi kami menceritakan tentang situasi COVID-19 dalam negara yang pastinya menjadi tumpuan dalam belanjawan 2021, tetapi apa yang juga mungkin jadi perkembangannya agak positif apabila Pfizer, salah satu syarikat yang membangun vaksin COVID-19, semalam mengumumkan ada perkembangan positif. Nampaknya vaksin yang dibangunkan bersama firma pharmaceutical Pfizer dan BioNTech menunjukkan keberkesanan 90%, lebih 90% dalam mencegah jangkitan COVID-19 dalam ujian fasa ketiga. Dan pengumuman itu dibuat kedua-dua syarikat itu yang sekaligus memberi bayangan ada mencurahkan peluang pada bulan ini untuk kita menyaksikan mungkin ada pembangunan vaksin ataupun pengeluaran vaksin itu dalam masa yang terdekat. Ada kenyataan dibuat selepas hampir setahun dunia dilanda COVID-19 dan kita juga menyantikan banyak lagi laporan lebih terperinci mengenai pembangunan vaksin oleh Pfizer ini, yang mana ini kenyataan ataupun respons daripada Khairi Jamaluddin berhubung dengan perkembangan vaksin Pfizer ini. Ada orang yang bertanyakan apa pandangan beliau terhadap vaksin tersebut. Katanya it's very good news, tetapi tidak memberi bayangan ataupun mungkin penjelasan yang lebih lanjut sama ada Malaysia ada dalam usaha untuk bekerjasama dengan pembangunan vaksin ini. Yang setakat kita tahu Malaysia ada turut serta dalam COVAX dan juga ada menjalankan hubungan diplomatik bersama dengan China dan beberapa negara lain untuk memastikan kita mendapat akses kepada vaksin tersebut. Jadi kita menceritakan tentang banyak impak COVID-19 kepada negara, kepada kelangsungan hidup dan ekonomi, dan ramai pastinya yang menanti-nantikan pembangunan vaksin ini, dan paling penting vaksinasi pengedaran itu yang sama rata dan juga pastinya tumpuan ataupun keutamaan diberikan kepada frontliners Barisan Harapan memastikan mendapat akses kepada vaksin ini. Dalam masa yang sama, dalam perkembangan baru-baru ini, kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin itu, kerajaan akan mula membuat tempahan awal vaksin COVID-19 menerusi peruntukan yang berjumlah lebih 3 bilion ringgit dalam belanjawan 2021. Dan katanya pihaknya yakin peruntukan itu mencukupi bagi membuat tempahan awal vaksin berkenaan yang dianggarkan akan diperolehi suku pertama tahun depan selepas mendapat kelulusan KKM. Jadi sama-samalah kita menantikan bagaimana perkembangannya. Bajet dah ada. 90% kita boleh nampak perkembangan yang menarik daripada Pfizer dan juga BioNTech, dan kita nak lihat
daripada awal tahun hadapan kita boleh memperolehi vaksin ini. Ya, dan bercakap tentang vaksin COVID-19 ini, pastinya kita belum lagi hampir mendapat akses kepada vaksin itu. Jadi kita masihlah perlu mengambil langkah berjaga-jaga. PKPB masih lagi dikuatkuasakan di kebanyakan kawasan di seluruh negara, dan dengan itu antara langkah yang diambil kerajaan adalah untuk menutup sekolah. Sekali lagi, keputusan yang diambil baru-baru ini yang pastinya mendatangkan kesan besar terhadap murid sekolah, ibu bapa dan juga guru-guru. Dan semalam kami mendapatkan apa pandangan daripada seorang guru sendiri, Cikgu Nur Hilmi, yang setia bersama kami, sentiasa sudi memberikan pandangan beliau, dan katanya satu aspek yang perlu dititikberatkan adalah aspek motivasi murid itu sendiri, kerana dalam pemerhatian beliau bercakap bersama dengan pelajarnya sendiri, rata-rata mereka merasakan mereka baru saja mendapat momentum persiapan untuk menduduki SPM misalnya, peperiksaan, tetapi sekali lagi mereka lihat keputusan diambil untuk ditangguhkan SPM itu. Jadi apa yang dikongsikan beliau, aspek motivasi dan juga aspek mental dan emosi murid dan juga guru-guru, ibu bapa di sini perlu dititikberatkan, dipertimbangkan sebelum sebarang keputusan besar dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Itu juga yang menjadi tumpuan pada muka depan akhbar tempatan New Straits Times yang membawakan pandangan beberapa pihak, keep them in school. Schools are shut until January 19, but educationists, beberapa pakar dan juga ibu bapa percaya bahawa kepentingan terutamanya pelajar tingkatan 6 dan tingkatan 5 lebih baik sebenarnya mereka meneruskan pelajaran secara bersemuka di sekolah, kerana itu merupakan cara terbaik untuk mereka teruskan pelajaran, kerana kebanyakan kita lihat murid dan juga guru-guru sendiri masih lagi mengalami kesukaran untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Jadi itu satu diskusi yang kita sering ikuti, pandangan ibu bapa dan guru dalam pengumuman ataupun keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ini. Ya, dalam masa yang sama juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang meneliti satu lagi isu, iaitu penutupan pusat jagaan kanak-kanak dan taska. Itu kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mengatakan perkara yang menyukarkan ibu bapa yang bekerja sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat akan dibangkitkan dalam MKN. Ini kerana kita tahu walaupun PKPB, tetapi ada di antara ibu bapa yang perlu datang ke kerja dan tidak ada tempat untuk meletakkan anak-anak ini. Nursery pun dah kena tutup kerana PKPB, dan ini akan diteliti oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu sendiri, dan akan membuat pengumuman mengenainya di taska. Dan saya lihat isu ini sebenarnya isu yang sudah lama. Kita telah mengadakan PKP pada sekitar Mac, dan sekarang sudah bulan 11. Rasanya masih lagi nak teliti, dan rasanya sudah tiba masanya satu keputusan yang segera perlu dilakukan, kerana selepas ini mungkin kita akan PKPB semula, kemudian PKPD, tidak tahu apa lagi selepas ini. Selagi vaksin itu tidak ada, dan inilah yang akan dihadapi oleh ibu-ibu bapa yang terpaksa bekerja semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Ya, betul. Kita perlu bersedia untuk sebarang pelaksanaan PKP secara besar-besaran lagi dalam masa depan, kerana kita lihat peningkatan kes ini masih lagi ada, tetapi penelitian terhadap sekolah dan juga taska ini masih lagi belum dimuktamadkan. Dah berbulan-bulan kita mengalami PKP ini. Jadi kita harap pihak berkuasa mendengarlah keluhan ibu bapa, pihak tenaga pengajar dan juga kanak-kanak mereka sendiri yang tertekan dengan keputusan yang diambil juga secara last minute ini. Itu antara laporan dan diskusi yang kami bawakan di astroawani.com dan juga di buletin-buletin Awani seterusnya. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya, Naila Huda. Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.